Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan mengenai firman Allah Ta'ala, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, yang bermaksud Allah akan menganugerahi mereka rezeki yang berlimpah. Bahawa yang dimaksud di sini adalah qanaah. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi menegaskan, qanaah adalah kepuasan jiwa, rezeki yang dijumlahkan kepadanya, yakni yang dibahagikan kepadanya. Dikatakan qanaah adalah menemukan kecukupan di dalam apa yang ada di tangan dan tidak menginginkan apa yang tidak ada di tangan. Wahab menuturkan kehormatan dan kekayaan berkelana mencari teman. Mereka berjumpa dengan qanaah dan mereka hinggap padanya. Dikatakan orang merasa qanaah akan menemukan bubur yang lazat. Dikatakan juga orang yang selalu berpaling pada Tuhan dalam setiap keadaan, yakni mentaati Allah setiap keadaan, akan dianugerahi qanaah. Dalam sebuah cerita disebut ketika Abu Hazim melewati seorang penjual daging yang mempunyai sejumlah daging yang berlemak. Si penjual berkata kepadanya, ambillah sedikit wahai Abu Hazim, kerana daging ini berlemak. Abu Hazim menjawab, aku tidak membawa wang. Si pedagang berkata, aku beri engkau waktu untuk membayarnya. Abu Hazim menjawabnya, jiwaku masih lebih sabar daripadamu. Salah seorang sufi ditanya, siapakah orang yang paling qanaah di antara umat manusia? Dia menjawab, iaitu orang yang paling berguna bagi umat manusia dan paling sedikit tuntutannya kepada mereka dalam soal rezeki. Dikatakan dalam kitab Zabur, orang yang qanaah adalah orang yang kaya, sekalipun dia dalam keadaan lapar. Dikatakan Allah Ta'ala menempatkan 5 perkara dalam 5 tempat. Keagungan dalam ibadat, kehinaan dalam dosa, berbakti dalam bangun malam, kebijaksanaan dalam perut yang kosong, dan kekayaan dalam qanaah. Ibrahim Al-Maristani menyatakan, lakukanlah pembalasan terhadap kerakusanmu dengan qanaah sebagaimana engkau membalas dendam kepada musuhmu dengan qisas. Sunnun Al-Misri menyatakan, orang yang qanaah selamat dari orang-orang semasanya dan berjaya atas semua orang. Dikatakan, orang qanaah akan menemukan kelapangan dari kecemasan dan berjaya atas segala sesuatu. Al-Qattani menyatakan, barang siapa yang menjual kerakusan demi qanaah, bererti telah memperolehi keagungan dan kebesaran. Dikatakan, kesedihan dan rasa tertekan menjadi panjang bagi orang yang matanya mengejar apa yang dimiliki oleh orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bercakap tentang qanaah. Qanaah yakni sifat merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dengan apa yang kita ada, tanpa kita berangan-angan untuk mendapat sebaliknya, dan tanpa kita melihat kepada nikmat-nikmat orang lain untuk menjadikan kita merasa hina dan rendah diri. Kerana itulah Nabi SAW mengajar kita, umat manusia, umat Islam secara khususnya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum
fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, lihat orang-orang yang lebih rendah daripada kamu, orang-orang yang mendapat nikmat yang lebih kurang daripada kamu, keadaannya lebih teruk daripada kamu. Jangan kamu melihat orang yang lebih baik pada kamu dari sudut nikmat, kurniaan dunia dan sebagainya. Kerana itu menjadikan kamu tidak akan menghina nikmat yang telah Allah berikan pada kamu. Maknanya tuan-tuan, untuk mendapatkan jiwa qanaah, kita tidak melihat orang yang atas pada kita secara yang dari sudut dunia, tapi melihat yang bawah. Ketika mana kita ada rumah teres sederhana, lalu kita melihat orang yang duduk rumah kos rendah, maka kita bersyukur dengan apa kita ada. Kita rasa cukup kaya, maka itu qanaah. Ketika mana kita sihat, kita melihat orang yang sakit, lalu kita qanaah. Waktu kita sakit kaki, kita melihat orang yang tak ada kaki, maka datang qanaah. Ketika mana kita melihat nikmat-nikmat duniawi kepada orang yang lebih rendah pada kita, datang qanaah. Kalau kita bicara qanaah, persoalan pertama dalam qanaah ialah persoalan rezeki. Rezeki kita. Agar qanaah ini yang dibincangkan oleh para ulama, bagaimana kita perlu faham bahawa rezeki di dunia ini cuma ujian Allah. Rezeki sebenar orang beriman ialah syurga. Sebab itu Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang berada di tangan kamu habis semua. Kaya macam mana pun habis. Apa yang berada di sisi Allah Ta'ala itu yang kekal. Kerana itu Allah berfirman, fabtagu indallahi rizqa. Maka carilah di sisi Allah rezeki. Jangan cari di sisi makhluk, jangan cari di sisi dunia ini rezeki, di sisi Allah. Dan rezeki Allah itu lebih baik daripada apa yang kita himpunkan. Dari yang kita dapat di dunia ini, tuan-tuan sekalian, cuma Allah uji kita. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Dan suratul An'am ayat 165, kata Allah, dan dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, penguasa-penguasa di muka bumi, yang memegang amanah Allah atas muka bumi ini. Dan sebahagiannya Allah angkat mengatasi sebahagian yang lain. Semuanya itu, kata Allah, liyabluwakum fima atakum. Allah nak uji kamu. Yang kita ada hari ini bukan milik kita, ujian Allah pada kita. Saya dapat anak, saya dapat isteri, ujian Allah pada saya. Saya ada harta berjuta-juta, itu bukan milik saya, ujian Allah pada saya. Seorang yang tak ada duit, itu juga ujian Allah pada dia. Realitinya ialah, hakikatnya ialah kita nak apa yang ada di sisi Allah. Yang dapat pangkat bukanlah maksudnya dia jadi hebat. Dia diuji oleh Allah dengan pangkat. Tentang bila kita faham tentang kehidupannya begitu, maka kita akan qanaah. Masuk qanaah, yang kita ada ni alhamdulillah. Yang kita tak ada, tak berangan, tak kita dengki, tak kita harap sangat. Ialah kalau datang, datang. Tak datang, kita tak kisah. Sebab itu dalam martabat orang-orang zuhud, zuhud yang pertama ialah orang-orang yang cuma cukup keperluannya. Dah cukup. Apa pun yang ada, dia okey. Zuhud yang kedua ialah orang-orang yang mencari kecukupannya. Dan tadi cukup. Yang ini mencari kecukupan. Kalau dia perlu tambah lagi, ditambah lagi. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah apa yang datang dia ambil. Yang tak datang, dia tak kisah. Yang datang ambil. Banyak datang, banyaklah dia ambil. Maka ini peringkat yang ketiga. Maka dengan kata lain, tuan-tuan, seorang yang benar-benar redha dengan pembahagian Allah. Dan kalau dia cari pun, kalau katakan dia nak lebih daripada apa yang dia ada sekarang, tanpa dia merasa terhina, tanpa dia merasa tertekan, dah saya cuba, kalau dapat alhamdulillah, tak dapat saya okey. Saya redha. Maka ini orang yang membina jiwa qanaah. Cukup. Sebab itu bila kita lihat definisi ulama tentang zuhud ini, bila mereka menafsirkan ayat firman Allah Ta'ala, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah akan bagi rezeki yang baik. Apa maksud rezeki yang baik? Hasanan.
Bukan semestinya banyak. Rezeki yang baik, rezeki yang bila mana sampai kat kita, kita seronok, kita redha. Kita rasa cukup. Kalaulah dapat rezeki banyak-banyak tapi tetap rasa tak cukup, itu tidak baik lagi. Dapat banyak ni, kita dapat wang imbuhan pencing, Masya Allah. Ratus ribu ni wang imbuhan pencing. Dapat lagi duit yang lain, sumbangan-sumbangan lain, banyak. Tapi dia rasa tak cukup. Allah, duit ni tak cukup. Saya nak buat banyak projek ni. Pinjam lagi dengan orang. Maka ini bukan rezeki yang baik. Hasanan, bila kita dapat, saya Masya Allah cukup. Saya rasa macam lebih nak derma ni, nak infak ni pada orang lain. Seorang yang bila mana dia dapat rezeki, dia mula berfikir nak kongsi, maka itu rezeki yang baik. Bila mana dia dapat rezeki, dia mula berfikir untuk letakkan tempat-tempat yang tertentu dalam ketaatannya pada Allah. Ini orang qanaah. Tapi ada duit rasa serba tak cukup. Orang kata derma sikit, tak cukup duit ni. Pinjam sikit, oi tak cukup, aku punya pun tak cukup. Kongsi sikit, tak boleh kongsi. Tuan-tuan, jiwa yang tidak qanaah, tak mungkin kita boleh bersahabat dengan dia. Tak mungkin. Orang yang qanaah mampu jadi sahabat yang baik. Kerana di antara ciri-ciri orang qanaah, dia boleh berkongsi. Dan dia bergembira dapat berkongsi. Seronok dia dapat berkongsi. Dan dia gembira bila dia melepaskan wang ringgitnya untuk ketaatan pada Allah. Sebab dia memburu pahala yang lebih besar. Tuan-tuan, kita duk rasa banyak duit. Walau kematian itu berada sebelah kita. Akhirnya kita lihat ramai orang mati dalam keadaan dia tak mampu buat banyak kebaikan. Allah sebut dalam surah Munafiqun. Allah sebut, Allah cerita. Bila Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Munafiqin ayat ke-11, Allah kata, yang kami berikan pada kamu, belanjakan pada jalan kami, jalan Allah. Jangan nanti bila datang dekat kematian, kamu berkata, ya Allah, bila kami tempoh masa sikit lagi untuk hidup, sebab kami nak bersedekah, dan kemudian kami nak jadi orang baik. Tuan-tuan, orang ni tak mampu bersedekah waktu hidup, sebab dia tak ada qanaah. Dia rasa apa yang dia ada tak cukup, tak boleh kongsi dengan orang. Tak boleh beri sumbangan, memang tak cukup. Tapi orang-orang yang beriman sebenar, apa pun yang ada, dia boleh kongsi. Apa pun yang ada, dia boleh sedekah. Jiwa qanaah ini, tuan-tuan, berkait rapat dengan sifat pemurah. Orang yang tidak qanaah, dia tak akan pemurah. Kan itu orang yang kedekut je, kita tahu dia tak ada qanaah. Yang kedekut, nak berkongsi payah, padahal dalam keluarga tu dia kaya sekali. Berbanding abang dia, berbanding kakak dia, berbanding adik-adik dia, dia paling. Oh, nak belanja abang-abang pun payah. Orang macam ni, tuan-tuan, dia tak ada qanaah sebenarnya. Nak kongsi rezeki dengan adik-beradik sikit, bukanlah banyak, sekali-sekala. Belilah durian, sekali-sekala. Sekali-sekala dengar adik-beradik bercakap tentang makan ikan bakar siang-siang. Pergilah belanja sekali. Itu membentuk jiwa qanaah. Kerana qanaah dengan pemurah tak boleh dipisahkan. Seorang yang pemurah, dia memang ada qanaah. Seorang yang kedekut, itu simptom bahawa dia tidak ada qanaah. Dia sendiri rasa tak cukup. Orang macam ni kalau dapat banyak mana pun masih lagi marah. Kata ulama, bila seorang mendapat rezeki dalam keadaan dia marah dan tidak redha, maka itulah tanda dia tidak ada qanaah. Maksud marah ni, tuan-tuan, rasa tak cukup. Dapat, mana cukup? Dapat je perkataan pertama dia sebut, mana cukup? Dia payah nak sebut Alhamdulillah, syukur pada Allah, rezeki. Letak lagi, belanja belum lagi, dia tak cukup ni. Tak cukup. Orang baru nak minta sikit, marilah RM10. Tak cukup. Kawan ni punya duit tak cukup. Lihat orang-orang yang punya penyakit ini luar biasa. Kata ulama, qanaah ialah jiwa kita puas atas rezeki yang Allah bahagikan pada kita. Ar-ridha bil qismah, kata dengan dalam bahasa Arab. Ridha bil qismah, Allah bagi banyak mana? Alhamdulillah, cukup. Kita, tuan-tuan, mulakan mulut kita sewaktu rezeki singgah di tangan kita atau rezeki singgah pada akal kita dengan berkata Alhamdulillah, kerana itu pintu masuk pada qanaah. Orang kata saya nak bagi awak RM100, Alhamdulillah. Jangan orang sebut saya nak bagi awak RM100, mana cukup, 200 lah.
Bayangkan dalam akal belum sampai duit, dia dah rasa tak cukup. Macam mana kalau sampai kat tangan dia? Kadang-kadang ada lah, adik-beradik kita, abang bulan ni dapat bonus, abang nak bagi seorang RM50. Pertama dia keluar, mana cukup? Mana cukup? Sampai anak-anak pun musim raya, hari raya, raya ni pakcik nak kasih seorang RM1. Mana cukup? Budak-budak pun. Akhirnya tuan-tuan, dia membunuh sifat kepuasan, sifat redha. Sebab itu qanaah. Sebelum sampai rezeki itu di tangan, sebelum sampai rezeki, bila mana maklumat tentang rezeki itu sampai pada kita, buka pintu qanaah dengan menyebut Alhamdulillah. Hari ni kita nak belanja nasi lemak, Alhamdulillah. Itu perkataan pertama. Kemudian kata ulama lagi, qanaah adalah menemukan kecukupan dalam apa juga di tangan dan tidak menginginkan apa yang tak ada kat tangan. Yang ada kat tangan, saya terima. Yang tak ada, kita tak minta, kita tak fikir. Yang dapat kat tangan kita, maka itu yang kita redha, itu yang kita syukur, itu yang kita nikmati. Dan kata Wahab, kehormatan dan kekayaan, al-izz wal ghina. Tuan-tuan, kita dalam hidup nak apa? Kaya. Lagi kehormatan diri. Kita tak nak orang rendah-rendahkan kita. Sebab itu kita marah orang, ngumpat kita, fitnah kita. Sebab dia akan merendahkan kita. Kerana itu kita tak nak orang sebor-seborkan kekurangan kita. Kerana ia merendahkan kita. Baik, tuan-tuan nak kemuliaan itu. Nak kaya? Siapa tak nak kaya? Tanya yang tua, nak mati esok boleh kata dia nak kaya lagi. Walaupun nak mati esok, nak kaya je? Nak. Sebab kalaupun dia tak fikir dirinya, dia fikir untuk anak-anak dia. Nak kaya. Jadi kata Wahab, sebenarnya dua sifat ni, aku jumpa kat mana? Dekat qanaah. Dekat perhentian qanaah. Kalau sifat kita berhenti pada sifat qanaah, di situ ada kekayaan, di situ ada kemuliaan. Yalah, dengan qanaah saya tak minta dengan orang. Saya tak payah merayu pun dengan orang. Qanaah. Saya tak perlu habiskan masa saya mencari sesuatu yang bukan milik saya. Tidak berusaha. Tuan-tuan, orang qanaah lah yang tak akan mengampu sesiapa. Tak akan menjadi, kita katakan, golongan-golongan yang cuba merendahkan diri sendiri untuk mendapat kedudukan, pangkat ataupun harta benda. Dia tak perlu nak rendahkan diri dia. Maka qanaah ini menjadikan kita mulia. Ni terpaksa jadi pencacai, terpaksa jadi tukang kipas. Kenapa jadi tukang kipas ni? Nak ni, benda ni. Tapi kalau ada qanaah, tak apalah kalau rezeki saya. Maka seorang tidak menghina dirinya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya' min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah kata apa? Ada sekumpulan orang miskin yang kerjanya sibuk berjuang pada jalan Allah, sehingga mereka tidak berkesempatan mencari rezeki, sehingga orang-orang bodoh menyangka mereka orang kaya raya. Walau mereka orang yang menjaga maruah, tidak meminta dengan manusia. Tetapi ada orang kita nampak macam dia kaya. Sebab apa? Dia tak pernah minta dengan orang. Walau dia miskin. Apa yang menampakkan dia kaya? Qanaah dia. Qanaah, ta'affuf, jaga maruah. Tetapi orang-orang yang punya ikhtisyaf, orang-orang yang punya penglihatan firasat, dia kenal orang ni. Orang ni, tuan-tuan, kata Allah tak minta dengan orang. Hidup pula sibuk berjuang pada jalan Allah. Berjuang pada jalan Allah. Siang, malam, pagi, petang, yang difikir ialah bagaimana menyibukkan dirinya dalam ketaatan pada Allah. Dia pun tak minta-minta dengan orang, walau dia susah. Orang nampak dia kaya. Kerana dia tak pernah minta dengan orang. Tetapi orang-orang tertentu mengenali mereka. Maka Allah sebut dalam Quran, kelompok ini, lil fuqara'il ladzi uhsiru fi sabilillah, orang-orang fakir miskin yang sibuk pada jalan Allah. Wala yastati'una darban fil ard, tak sempat, tak cukup masa nak cari rezeki atas muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang bodoh mengingati bahawa mereka kaya. Minat ta'affuf, sebab mereka tak minta dengan orang. Ta'rifuhum, tapi wahai Muhammad, kamu kenal mereka. Ta'rifuhum bisimahum,
kamu kenal mereka dengan tanda-tanda tertentu. Golongan ini, golongan special. Susah tapi tak nampak susah. Yang berlaku dalam kehidupan dunia kita, tuan-tuan, ialah seorang yang senang tapi nampak susah. Senang, duit banyak, tapi orang nampak susah lagi dia. Maka ini yang menjadi masalah, kerana tidak ada qanaah. Kata ulama' lagi, qanaah, siapa yang dapat qanaah, dia dapat bubur yang lazat. Dia dapat selera yang mengembirakan. Syahiyatun, ke selera yang mengembirakan dia. Tuan-tuan, memanglah kalau seorang dalam keadaan hidup tak cukup-cukup, macam mana nak bahagia? Seorang yang qanaah dengan isterinya, cukup dengan isterinya, anak-anaknya, dia akan bahagia melalui waktu-waktu bersama isteri dan anak-anak. Tapi ni isteri tengok isteri orang lain, memang tak qanaah dah kita. Tu nak bergaduh dengan bini sendiri, tapi bini orang kita baik pula. Sebab apa? Tak ada qanaah pada isterinya sendiri, pada anak-anak. Dengan anak orang dia baik, dengan anak sendiri dia bergaduh. Qanaah, menikmati nikmat yang Allah beri pada saya. Allah berikan kepada saya isteri-isteri, Allah berikan pada saya isteri dan anak-anak. Saya menikmatinya. Kerana qanaah. Allah berikan kepada saya pekerjaan, saya menikmatinya. Dengan kerja ni, fikir nak kerja sana. Qanaah. Allah berikan kepada saya rumah kediaman, maka saya qanaah. Maka sebab itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan cara hidup. Nabi qanaah dari sudut mana? Makan, minum. Hebat cara Rasulullah makan, minum macam mana? Nabi SAW, walaupun disuka sesuatu makanan, Nabi tak cari makanan tu. Ada makan, tak ada, Nabi tak cari. Dan waktu mana Rasulullah dihidangkan dengan makanan, kalau Nabi SAW tak suka, Nabi cuma tak makan. Nabi tak mencelanya. Iza ishtahahu akalahu wa idza lam yashtahi tarakahu. Rasulullah kalau dia suka dia makan, tak suka dia tak makan, dia tinggal tanpa dia menyebut apa-apa. Lihat jiwa qanaah. Artinya tuan-tuan sekalian, bila kita sebut jiwa qanaah ini dalam bab makan minum sebagai contoh, mudah. Kalaupun kita baca hadis banyak, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka manisan dan suka madu. Kata Imam Busiri, suka Rasulullah bukanlah suka macam kita. Oh, kita kalau suka buat konvoi pergi makan, cari, ambil cuti cari. Kita lah kalau suka. Nabi SAW kalau dia suka, sahabat-sahabat tahu Rasulullah SAW suka pakai peha. Seorang sahabat berkata, kami satu hari nampak arnak. Kami pun pakai kejar arnak. Kat kejar anak, tangkap. Aku dapat tangkap. Dan aku pun teringat Rasulullah. Rasulullah ni suka juga ni. Nabi mesti suka bahagian pehanya. Maka sahabat ini menghadiahkan peha pada Nabi SAW. Beri. Dan Rasulullah SAW makan. Tapi Nabi tak kata, esok cari lagi anak tahu. Bagi peha lagi kat aku. Tak ada. Yang ada, yang makan. Sahabat tahu Rasulullah suka. Dan sahabat dalam masa yang sama tahu Rasulullah tak akan mencarinya. Sebab itu kata Rasulullah, lau du'itu ila kira' au zira' la ajabtu. Kalau orang ajak aku makan kaki kambing, kaki lembu atau kaki kambing, aku datang. Aku datang kalau orang jemput aku. Mana sifat qanaah Rasulullah? Dia tak kata tak syarat. Kalau sekiranya nak buat jamuan, saya kena beriani gam. Beriani gam barulah jemput saya. Kalau setakat buat beriani biasa-biasa, jangan jemput. Oh, dia punya berkira. Rasulullah tak kisah. Buat makan apa, kami datang. Kami datang dan kami makan. Dan diceritakan Abu Hazim, suatu hari tuan-tuan, Abu Hazim seorang penjual daging. Dia kata ni ada daging special ni, lahmun samin. Ni diterjemah daging berlemak. Samin maknanya gemuk. Daging segar, daging sihat. Kalau kita hari ni wayu. Ada nak jual wayu ni. Nak tak? Lalu kata Abu Hazim, tak ada duit lah. Lalu kata penjual ini, tak apalah, ambil pinjaman. Maksudnya kau bayar lambat pun tak apa. Lalu kata Abu Hazim, aku lebih bersabar pada tu. Memanglah nak makan daging, tapi keinginanku menahan diriku lebih kuat daripada keinginanku untuk makan daging. Maksudnya tuan-tuan, dalam bab qanaah ini, kita tidak cenderung untuk berhutang. Tak cenderung untuk berhutang pada sesuatu perkara yang tidak menjadi suatu keperluan asasi kita.
Lah kalau kita hutang rumah keperluan asasi. Tapi kalau kata nak tak saya belanja makanan sedap, awak hutang. Makan kedai hutang tak apalah. Saya makan apa yang ada je. Tuan-tuan, kalau benda-benda basic pun kita belajar berhutang, maka kita akan terjebak dengan hutang yang panjang. Antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Ya Allah, jauhilah aku daripada hutang, jauhilah aku daripada dosa. Nabi minta perlindungan daripada hutang. Tuan-tuan, hutang ni boleh elok-elok. Kalau sesuatu yang kita tak perlu, maka tak perlu. Ada orang, tuan-tuan, memang dia minat hutang. Oh, hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Tak tahu hutang ni apa benda yang hutang ni. Perlu ke? Tak perlu sangat saja. Jangan. Jangan menjadikan ia perangai kita. Kerana kita bimbang, ia akan meleburkan qanaah yang ada dalam diri kita. Sebab bila kita rasa kita nak sesuatu, cepat-cepat kita dapatkannya. Dengan, walaupun berhutang. Tuan-tuan, dengan qanaah kita diajar mengambil sesuatu dengan kemampuan kita. Sesuatu yang kita tak mampu, tak apa. Saya ni tuan-tuan minat, katakan, motor Wirago. Yamaha Wirago. Minat ni saya, contoh. Tapi saya tahu saya tak mampu Wirago ni. Saya Waisuku boleh lah, Waisuku. Maka saya tak mungkin, kalau saya ada qanaah, saya tak mungkin cari sesuatu yang saya tak mampu, sehingga saya sanggup berhutang. Berbanding apa yang saya mampu, yang saya boleh beli cash, dan dia telah memenuhi keperluan saya. Ataupun okey, saya nak sangat Waisuku, Yamaha Waisuku. Tapi tengok harga tak, saya mampu Yamaha Ego je. Yamaha Ego yang tak berapa ego. Tu je mampu 4,000, 5,000. Waisuku mahal ni 8,000, contoh. Saya melihat kemampuan saya beli apa yang saya mampu. Ini bagi membentuk jiwa qanaah. Tapi seorang yang dia tahu dia tak mampu benda tu, dia nak juga, akan terperangkap dengan hutang. Sebab itu perlu kita ukur baju pada badan kita sendiri. Supaya jiwa qanaah ini mudah dibentuk. Tuan-tuan, qanaah ni kena bentuk. Kita bimbang bila kita tak bentuk qanaah, lalu datanglah sifat-sifat ketidakcukupan ini. Terutama kalau kita duduk dengan ahli dunia sentiasa bersaing. Bila tuan-tuan duduk dengan ahli dunia, kau pakai kereta apa? Ditanya. Oi, saya kereta bla bla. Kau pakai jam tangan apa? Kerjanya cuma berbangga. Dia buat gathering, buat alumni. Dia penyakit alumni. Penyakit gathering ni ialah untuk tunjuk siapa yang lebih berjaya. Ya, ada sebahagian kita, Masya Allah, bagus. Dia buat alumni, memang niat nak jumpa kawan-kawan. Kita dah berkawan, takkanlah nak putus macam tu je. Sambunglah persahabatan. Niat tu bagus, baik. Tapi kalau kita ada niat, kita tidak berkata bahawa alumni ni begitu. Tidak. Kalau kita ada satu sifat, tuan-tuan. Kita berkumpul kawan-kawan kita, tunjuk siapa lebih kaya. Kereta kita. Sampai ada orang sanggup pinjam kereta kawan lain untuk tunjuk kepada kawan yang dia akan berkumpul ni. Jam tangan dia, kod dia, baju dia. Semua cuba ditunjukkan. Handphone dia. Benda yang boleh tunjuk. Handphone, Masya Allah. Jam, Masya Allah. Oh, dia punya blazer dia, Masya Allah. Ini semua berjenama belaka ni. Kasut dia, semua ni tunjuk. Ya, kopiah dia, jenama Nike. Kopiah Nike. Dia punya canggih dia. Tuan-tuan, apa kesudahannya? Lalu kita akan berpisah daripada kawan kita. Bila berpisah kawan kita, rasa gembira itu sudah hilang. Sedangkan qanaah menjadikan kita gembira setiap masa. Orang tidak qanaah ni, tuan-tuan, dia bolehlah gembira sekejap. Ya, waktu jumpa kawan, seronok. Saya dapat tunjuk jam saya paling mahal. Ni jam apa tengok ni? Jenama Patek. Awak ada? Oh, Patek. Ini blazer jenama apa ni? Oh, mahal lah jenama. Harga dia mahal. Tak apalah, 1,000, jangan panggil saya Fulan bin Fulan. Oh, tengok saya punya kasut. Ni special edition, limited, custom made. Kasut saya. Ini tengok kereta saya. Yang ada signature belakang dia. Tuan-tuan, semua benda itu, orang yang terlalu menunjukkan dunia, sebenarnya dia tidak bahagia. Dia ke tak bahagia? Ya. Sebab itu dia perlu tunjukkan. Nak tunjuk benda itu, tunjuk benda itu. Dia tak bahagia. Dia sedang mencari bahagia. Dan bila mana orang appreciate dia, dia mula rasa bahagia. Sedangkan dia tak mampu appreciate diri sendiri,
Menghargai diri sendiri dengan qanaah dan syukur pada Allah. Dia perlu orang lain puji dia, barulah dia rasa gembira. Oi mat, nampak kau berjaya sekarang mat. Dalam kelompok kita, kau paling berjaya. Maka dia pun mula gembira. Aneh kalau orang tu kegembiraannya pada mulut orang lain, bukan pada hatinya sendiri. Aneh seorang yang mencari kebahagiaan pada pujian orang lain, penghargaan orang lain. Kalau orang tak hargai dia, orang tak puji dia, tak ada bahagia dia. Sebab tu dia suka berkumpul biar kawan-kawan dia puji. Oh, awak bagus, awak ni berjaya, awak ni bla bla. Oh, dia pun bahagia. Kalau dia katakan, oh, awaklah pendakwah yang banyak memberi impak, kesan besar, dia rasa bahagia. Padahal, dengan dia berdakwah itu satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Satu pilihan Allah. Dia cukup dengan, bila dia mampu menjalankan perintah Allah untuk berdakwah, dia sudah patut gembira pada Allah. Dia sudah gembira dengan nikmat Allah. Tapi tak, dia tak gembira sampai orang puji, oh awaklah pendakwah berjaya, awaklah pendakwah yang terkenal, barulah rasa gembira. Orang tunjuk dia segalanya, barulah dia rasa seronok. Tentu ini penyakit-penyakit tidak qanaah. Yang cintakan kepada gelaran, pangkat, cintakan pada harta. Tentu kita diajar, kalau saya dapat melaksanakan perintah Allah, saya sudah gembira. Itu anugerah Allah. Kalau saya boleh menasihati orang kerana Allah, saya sudah gembira. Orang nak hargai atau tidak hargai, itu bukan menjadi pencarian saya, matlamat saya. Ya, kalau nak puji, saya dah puji. Itu hak dia untuk memuji. Kalau orang tidak mau memuji, itu hak dia untuk tidak memuji. Tetapi, saya bahagia kerana saya melaksanakan perintah Allah. Saya telah berjaya melaksanakan perintah Allah. Saya dah berjaya melawan hawa nafsu saya untuk saya menyampaikan apa yang Rasulullah SAW perintah saya sampaikan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk saya sampaikan, apa kebaikan yang boleh saya sampaikan. Gembira saya kerana saya menjalankan perintah Allah. Bukan gembira saya kerana saya telah diagung-agungkan, diangkat oleh manusia. Jauhi benda-benda yang boleh merosakkan qanaah kita. Seorang sufi pernah ditanya, siapakah orang yang paling qanaah sekali? Ini qanaah sekali. Siapa paling qanaah? Maka dijawab, qanaah ialah orang yang tak banyak minta dengan orang. Kalau kita kata tak pernah minta dengan orang, bohong. Tak banyak minta dengan orang. Kalau diminta pada perkara yang amat perlu sangat. Dan orang yang paling berguna dan memberi manfaat. Sebab tu saya katakan hidup kita, tuan-tuan, kita relate juga dengan kitab kita, La Tahzan, jangan berduka cita. Orang berduka cita ni sebab dia telah dikuasai dengan sifat tersebut sehingga dia tak mampu buat apa-apa. Tapi kita, syiar kita. Lakukan manfaat selagi mana kita hidup. Itu boleh menghilangkan kesedihan kita. Dan itulah tanda qanaah. Kita nak beri manfaat, bukan kita nak ambil manfaat selama kita hidup. Saya, selagi saya hidup, saya nak ambil manfaat daripada orang. Tak, saya nak beri manfaat. Kalau saya boleh beri manfaat dengan ilmu, saya akan lakukan. Kalau saya boleh beri manfaat dengan idea, saya akan lakukan. Kalau saya boleh beri manfaat dengan harta benda, saya akan lakukan. Kalau saya boleh beri manfaat dengan tenaga, saya lakukan. Sebab itu, tuan-tuan, kita pergi ke rewang, jamuan orang, kita tolong potong bawang, itu ini. Itu manfaat. Jangan kerja kita cuma nak lari je. Saya tak nak buat kerja tu, buat kerja ni. Kita nak latih qanaah ini. Kerana qanaah dia ada sifat. Sifat tidak meminta dan sifat beri manfaat pada orang. Tapi kalau sifatnya cuma mengambil manfaat. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita bersahabat, kita tengok sejauh mana sahabat itu cuba beri manfaat pada kita. Kita tahu dia sahabat yang baik. Tapi kalau sahabat itu sejauh mana dia nak ambil kesempatan daripada kita, dia bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik, kita tengok dia akan cuba beri manfaat dengan apa cara pun. Kalaupun dia tak boleh keluar duit sebab dia tak berkemampuan, dia akan melayan kita dengan cara yang dia mampu. Kalau dia punya kemampuan duit, dia akan keluarkan duit dia. Kalau dia ada kemampuan tenaga, dia akan keluarkan tenaganya. Oh, ni kita nak musafir. Dia ada kemampuan untuk driver. Tak apa, saya mandu, awak boleh tidur rehat. Dia cuba beri manfaat. Yang ni pula tak apa, saya belanja. Saya ada duit, alhamdulillah, awak makan je. Yang ni pula tak apa, saya tolong order. Saya tolong order air dulu sekian, saya letakkan meja, tuan-tuan. Kalau kita ada kawan-kawan yang saling beri manfaat, bukan peluk tubuh, duduk saja goyang kaki, maka kita orang beruntung. Bersahabat dengan orang yang berusaha beri manfaat pada kita. Dan sebagaimana kita juga berusaha beri manfaat pada dia, ini sahabat yang dibina dengan jiwa qanaah yang luar biasa. Dia ada tanda. Sebab itu, tuan-tuan, seronok kita kalau berjalan dengan sahabat-sahabat yang masing-masing tahu kerja dia. Tahu ni, kita naik satu kereta 6 orang. Sekejap kita parking kat stesen minyak. Dia tu tolong buka, tolong isi minyak. Dia tak ada duit nak isi minyak, tapi dia tolong pam tadi. Tak. Kita rasa seronok, pandai dia. Dia tu tolong
kemas-kemaskan kereta kita, buang-buang sampah, buang nantong. Pandai dia. Bukan jenis sahabat, kita ajak musafir dengan dia, duduk lah, buka internet dah main internet. Apa pun dia tak buat apa-apa, cuma main internet dia je. Tengok Facebook dia. Oh, ni tak boleh ajak musafir dengan adik ni. Dia tak berfungsi. Sebab itu, bila kita bermusafir, kita belajar mengenali kawan-kawan yang sahabat. Bukan mengenali sifat-sifat yang mulia pada dia. Kita tak nak mencela dia, cuma kita tak akan bermusafir lagi dengan dia. Saya tak akan cerita keaiban dia pada orang. Tapi saya mula, bila bermusafir, saya tahu kawan mana yang sesuai, kawan mana yang tidak sesuai untuk bermusafir. Jadi saya tahu dia berfungsi. Dan kata ulama' lagi, ini kata-kata yang hebat, disebut dalam kitab Zabur. Dan kitab Zabur, tuan-tuan tercatat, ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Maaf, dalam kitab Zabur disebut, orang yang qanaah adalah orang yang kaya sekalipun dia lapar. Maknanya kalaupun dia nampak miskin, tapi dia ada qanaah, dia lah kaya. Berbanding orang yang kaya tapi tak qanaah, dia lah miskin. Tercatat juga disebut bahawa ada 5 perkara yang Allah tempatkan pada 5 perkara. Maksudnya ada 5 kelebihan pada 5 perbuatan. Yang pertama ialah nak cari kemuliaan pada taat pada Allah. Siapa pun nak mulia, taatlah pada Allah. Mulakan dengan bangun tidur baca doa, bangun tidur, mulakan dengan zikir, mulakan dengan sembahyang sunat subuh ataupun witir, qiyam, lepas tu sunat qabliyah subuh, kemudian subuh. Maka kita mulia hari ni. Yang kedua, hina itu pada maksiat. Jangan buat maksiat, kita pasti terhina. Jangan buat maksiat. Yang ketiga, hebat itu pada qiyamul lail. Tuan-tuan nak hebat, tak perlu kita bertanjak, tak perlu kita berkeris. Nak hebat, tak perlu kita ada bodyguard. Dengan kita lakukan qiyamul lail, kita hebat. Dan hikmah, nak jadi bijaksana, kosongkan perut kita. Dan nak jadikan kita kaya, maka qanaah, menjadikan kita kaya. Moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita semua tentang perbahasan kita tentang qanaah. Dan Allah jadikan kita orang yang qanaah sebagaimana doa yang diajar Nabi SAW kepada kita supaya kita menjadi orang yang qanaah. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fihi. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa qanaah dengan apa pun rezeki yang kau berikan pada kami, dan wa barik lana fihi, dan berkatilah apa saja yang kau berikan pada kami. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.